Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang tidak terhingga, yang sentiasa kita diminta supaya bersyukur, supaya kita menjadi orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 2 Muharram 1442, kita dapat mulakan pengajian tafsir dan tadabbur beberapa ayat dari surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini surah yang ke-56. Yang ke-56 dari awal Quran, dan surah yang ke-6 dalam juzuk yang ke-27 ini. Kita sekarang duduk dalam juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27. Buka Quran, kita baca dulu, kemudian kita pergi kepada terjemahan pimpinan dan tafsir. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Balik kepada muqaddimah surah. Buka muqaddimah surah dalam tafsir pimpinan. Surah ini diturunkan di Makkah. Itu dalam istilah dipanggil Makkiyatun inda jumhuril mufassirin wa huwa rajah. Mengandungi 96 ayat. Banyak ayat dia. Ayat dia pendek-pendek, 96 ayat. Tis'un wa tis'una ayah yang tertulis dalam Masahif Al-Madinah An-Nabawiyah. 99. Ada kata 97, ada kata 96. Khilaf di mana tempat break ayat. Sikit lah. Yang penting yang masyhurnya 96. Ya, 99. 99 ayat, 96 ayat, macam-macam dia punya. Dalam tafsir pimpinan dia kata 96 ayat. Dinamakan surah Al-Waqi'ah. Apa makna surah Al-Waqi'ah? Surah Al-Waqi'ah makna surah hari kiamat. Surah hari kiamat. Pasal apa nama hari kiamat? Tengok. Sebab Allah Ta'ala sebut surah Al-Waqi'ah, dia panggil surah tentang hari kiamat. Allahu Akbar.
Kerana nama surah Al-Waqi'ah kenapa? Kerana pada awal ayat ini disebut Allah Ta'ala menegaskan bahawa apabila berlakunya hari kiamat, tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kita pergi kepada tasmiyatus surah. Nama dia Al-Waqi'ah kerana diambil daripada ayat yang pertama, iza waqa'atil waqi'ah. Dan inilah yang tersebut dalam Quran dan juga kitab-kitab tafsir. Dan dalam hadis ada menyebut hadis masyhur, tapi kata Ibn Salah hadisun muttarib. Mana muttarib, mana hadis yang bermasalah dari sudut kesahihannya, iaitu hadis syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Itu dia panggil hadis muttarib. Demikian juga ada lagi satu hadis yang diriwayatkan bahawa Sayyidina Utsman menziarahi Abdullah bin Mas'ud fi maradi mautihi. Ini hadis ini masyhur dan menjadi sandaran yang kuat kepada kempen supaya baca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Dengar kisah dia. Sayyidina Utsman pergi ziarah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Mas'ud sakit yang membawa kepada kematian. Wa qala lahu, kata di Sayyidina Utsman, ala nad'u laka tabib. Ibnu Mas'ud, boleh tak saya panggil doktor? Qala at-tabibu amradani. Dia kata, doktor lah buat aku sakit ni. Boleh jadi doktor so dia makan macam-macam ke yang menyebab dia sakit. Kita ni kadang-kadang sakitnya buat dia ke doktor, betul tak? Belah sana belah sini. Cuma itu ikhtiar, nak cari jalan nak sembuh. Qal hal tusi li ahlika wa banatika syai'? Mu ada pesan apa-apa kepada isterimu dan anak-anakmu, anak-anak perempuanmu? Ada pesan? Kalau kita ada wasiat apa-apa? Qal inni usituhum bima sami'tuhu min Rasulillah. Aku telah berwasiat kepada mereka, aku pesan kepada mereka dengan apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa dia baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kepapaan, mana tak akan jadi miskin. Kan? Maka dengan hadis inilah kita duduk duduk kempen supaya baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, supaya baca surah Al-Mulk untuk akhirat, Al-Waqi'ah untuk dunia. Sebab tak pakai tak miskin ni untuk dunia, kan? Al-Mulk nak selamat daripada azab kubur. Cuma ulama hadis berbeza pandangan tentang penilaian kepada hadis ini. Tanda tuan-tuan. Ini yang mustahak. Kita nak pegang pada satu-satu riwayat hadis, macam mana dia punya status ataupun kedudukan hadis itu. Kata di Syekh Salman, dia kata illa hadzal hadis la yathbut, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Nataijul Afkar, syarah kepada Al-Azkarin Nawawi, qala hadisun dhaifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad. Asy-Syaukani dalam Al-Fawaidul Majmu'ah kata fi isnadihi matruk, mana ada dalam sanad dia tu matruk, mana orang yang tak boleh diterima. Bahkan Al-Imam Suyuti dalam kitab dia Al-Jami'us Shaghir yang masyhur, kadang-kadang Suyuti ni dia orang panggil agak longgar dari sudut penilaian dia. Suyuti juga kata hadis ni dhaif. Al-Imam Al-Iraqi
yang membuat komentar kepada hadis-hadis Ihya Ulumuddin juga mengatakan dhaif. Artinya, maka kesimpulannya wal hadis ala ta'addudi turuqihi, banyak jalur dia tetapi tidak sabit. Sehingga ada yang mengatakan tidak sabit dari sudut lafaznya, dan ada beberapa sebab. Yang pertamanya dari sudut sanad dia, ada rawi dia matruk. Sebab yang kedua dari sudut orang panggil fizikalnya, macam mana? Tengok. Sebab kefakiran itu tidak terhenti setakat duduk main baca ayat ya, tak buat kerja. Al-faqah innama turfa'u bil asbab. Nak menghilangkan kefakiran, kita kena cari sebab-sebab dia. Ialah yang pertama, mesti kita berdoa kepada Allah SWT, taqarrub ila Allah, kan? Dan Allah SWT pula, di antara sebab dianya, Allah Ta'ala buat dah manusia ni kena bekerja. Allah Ta'ala ajar kepada hamba-hamba dia supaya mencari rezeki, mengembara di muka bumi, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, wa yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Manusia ni mengembara ke muka bumi mencari rezeki Allah Taala sediakan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi, lepas mu solat pergi kerja, jangan duduk tidur di masjid. Wabtagu min fadlillah. Kita juga diminta supaya apa? Supaya buat baik kepada orang. Al-ihsan wal infaq, kena infak. Seperti dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, ya bna Adam, hei anak Adam, umfik alik. Mu beri infak, mu gunakan hartamu pada jalan yang baik, umfik alik, aku beri nafkah, mana beri rezeki yang ke atas kamu. Dalam surah Ar-Rahman yang kita tadabbur dalam siri yang lepas, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan orang baik itu dapat kebaikan? Maknanya ini komentar para ulama yang mengatakan hadis ini dari sudut sanadnya bermasalah, dari sudut makna juga bermasalah. Sebab apa? Sebab nak tolak kefakiran tu jangan pakai gua nak tak kerja tu. Tak malas dah. Setiap malam ada saya ni dengan surah Al-Waqi'ah. Jangan. Kena pergi kerja. Takut orang ittikal, duk pegang dengan yakin dengan ayat ni pakai tak kerja. Jangan. Yang itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tujuan kita baca Quran ini kena betul channel. Banyak orang duk sebar-sebarkan ayat ni untuk ni. Siapa dia nak boleh anak comel baca surah Yusuf, bacalah si ibu mengandung ni. Siapa dia nak cepat mudah bersalin, baca surah Maryam. Siapa dia nak rezeki, baca surah Al-Waqi'ah. Siapa dia, jadi dia kaitkan dengan dunia je. Siapa nak murah rezeki, baca salat duha. Kita katakan jangan. Tujuan kita baca Quran untuk apa? Tanda. Yang pertama, lil ilmi, untuk dapat ilmu. Itu yang besar. Tujuan yang kedua, lil amal, untuk kita amal dengan isi kandungan. Maka sama juga dalam isu bacaan surah Al-Mulk yang dikatakan 30 ayat Al-Munjiyat yang menyelamatkan kita. Para ulama tadabbur kata bukan setakat baca ya, ambil gambar surah ni lekat di dinding, tapi kita kena baca setiap malam dan menghayati isi kandungan. Sebab dalam surah Al-Mulk ni motivasi besar tentang kejadian manusia, dan Allah kata aku nak tengok manusia manakah yang baik. Bukan setakat baca surah, tapi menghayati makna dan isi kandungannya. Sama jugalah dalam masa ini kita baca Al-Quran untuk tadabbur, bukan sekadar untuk amal. Yang ketiga, kita baca Quran raja al-akhirah, mengharapkan balasan akhirat. Yang keempat, kita baca Quran untuk islahun nafsi wal mujtama', untuk nak membaik pulih keadaan kita dan juga masyarakat, bukan semata-mata tawakulan, baca ayat pakai tak kerja, semata-mata nak tunggu rezeki datang bergolek, kata orang, turun dari langit, keluar dari bumi,
maka dengan itu inilah yang diperingatkan kepada kita. Mana kalau kita terima sebagaimana kata di para ulama, sebagai ulama mengatakan hadis dhaif, boleh kita amal di dalam fadailul amal, kita kata kalaulah tidak sampai kepada peringkat seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan lebih rendah daripada fadailul amal yang dibenarkan. Jadi kita kena hati-hati para jemaah sekalian di dalam menyebarkan perkara-perkara yang berkait dengan fadail, berkait dengan hadis dan sebagainya. Di antara fadilah surah Al-Waqi'ah yang terbaik yang didapati dalam hadis, tanda para jemaah, iaitulah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri bil waqi'ati wa nahwiha min as-suwar. Ini Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca solat fajar, solat subuh dengan surah Al-Waqi'ah dan seumpamanya. Mana seumpamanya? Ni dalam ayat-ayat yang al-mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek, ada juga Nabi kita baca dalam solat fajar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah. Itulah di antara kelebihan Al-Waqi'ah yang ada. Maka para jemaah sekalian, kita berhati-hati di dalam penyebaran kita kepada kelebihan-kelebihan fadail, sebab suka kita sebar benda-benda fadail ni, tapi biar betul. Ni ada orang duk sebar poster, ada seorang makcik, seorang ustazah lah, tak, dia buat poster bagi hari. Anda tengok puak muslimat ni minat sangat. Kita kena ingat, kita kata nak membahagi kebacaan masa ni, biar ada dalil sandaran. Kalau setakat kita nak amal lagi peribadi, kita tak apa. Tapi kalau kita nak sebar-sebarkan, biar ada sanad, supaya masyarakat beramal dengan yang jelas, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara umumnya zikir 4 kalimah yang selalu ana kempen itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, memang warid. 12 kelebihan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya menetapkan awak kena baca lepas subuh banyak ni, gini, lepas duha lah, penetapan itu perlu kepada dalil. Jadi kita tak boleh nak pandai-pandai sendiri, jadi mekanik untuk nak reka ataupun untuk nak modify dalam ibadat. Kita kata tidak. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada intisari surah. Dalam pimpinan Ar-Rahman kata, intisari kandungan surah ini bagi menolak anggapan kaum kafir musyrik yang meragukan hari akhirat. Allah Ta'ala membentangkan berbagai-bagai dalil yang membuktikan bahawa hari kiamat tetap berlaku, dan mula berlakunya hari itu ialah semasa dunia ini dan segala isinya dihancurkan dan digantikan dengan malam yang baru, dengan alam yang baru, nama dia alam akhirat. Nama dia apa? Alam akhirat. Ini pelajar-pelajar tanda. Sekarang ni kita duduk, nama dia alam dunia. Mana dunia? Learning. Itu mana dunia? Alam sekarang. Dunia mana alam yang dekat kita. Kita hidup di sini. Tak lama lagi mati, dia pindah kepada alam barzakh. Barzakh ni pemisah di antara dunia dengan akhirat. Bila bangkit hari kiamat esok, nama dia alam akhirat. Kita ada 3 episod perjalanan. Cuma episod yang terakhir ini yang kita bimbang, ke mana kita akan pergi. Kita berdoa siang dan malam, Allahumma rzuqna al-jannah. Ya Allah, jadikan kami ini ahli syurga. Sebab itu dia panggil masir, akhir, orang panggil akhir perjalanan. Syurga, alhamdulillah. Neraka, na'udzubillah. Pada saat itu manusia akan terbagi kepada 3 puak yang berlain-lain keadaan. Pertama, puak pihak kanan yang sungguh berbahagia kerana mendapat sebaik-baik balasan. Yang kedua, puak pihak kiri yang akan menderita azab seksa yang tidak terperi. Yang ketiga, puak yang telah mendahului dan mengerjakan kebaikan di dunia, laju dia punya ni. Orang panggil turbo puak-puak ni, as-sabiqun. Orang yang laju sekali, yang buat kerja kebajikan, dan kerana itu mereka akan mendahului,
mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka laju atas dunia, laju di akhirat. Alhamdulillah. Mereka akan dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Kepada orang-orang kafir yang meragui tentang kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa yang dibacakan kepada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dan terpelihara dalam kitab dengan sebaik-baiknya, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa segala keterangan yang disebutkan itu adalah kebenaran yang diyakini. Oleh itu, ucapkanlah tasbih dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar kekuasaannya. Alhamdulillah, itu dia panggil intisari, ringkasan tentang isi kandungan surah Al-Waqi'ah. Kita pergi kepada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya al-waqi'ah. Apa dia waqi'ah? Waqi'ah itulah hari kiamat. Idza dia panggil zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Zaraf bekas untuk masa akan datang. Idza, apabila. Terjemah dia apabila. Maknanya satu benda yang akan datang. Waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah itu satu peristiwa yang besar. Peristiwa salah satu daripada nama hari kiamat. Kita dah baca dalam siri-siri yang lalu seperti Al-Haqqah, As-Sakhah. Semua nama kiamat ni berat belaka bacaannya. Al-Haqqah. Bahasa Arab ni lagi berat bacaan, lagi berat dia punya makna. Ziyadatul mabna, tulis kaedah ni. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bilangan orang panggil huruf itu maka menambahkan makna. Itu kaedah dia. Macam kita baca surah Al-Kahfi, ma lam tasti'. Ayat yang pertama, innaka lan tastati'. Tengok ada tambah. Mana ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ada tambahan huruf, tambah lagi dia punya makna. Dalam At-Tammah, Al-Azifah, As-Sa'ah, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah maknanya satu peristiwa besar akan berlaku. Satu peristiwa besar akan berlaku. Ia disebut dengan nama Al-Waqi'ah. Dia takbir dengan suatu isyarat pada benda yang besar akan berlaku. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Hari ini orang kafir tak percaya. Tak apa, tunggu sekejap. Nak mati nampaklah. Dia panggil sa'atul ihtidar, dia akan nampak. Maknanya laisa liwaqa'atiha kadzibah, peristiwa ini pasti akan berlaku, tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Allah gunakan al-waqi'ah, dia tak kata hadisah. Waqi'ah, mana benda tu jadi sungguh. Allah laisa liwaqa'atiha kadzibah, kejadian itu tidak dusta, maknanya tak boleh nak undur balik, tak ada. Benda tu akan berlaku. Bila berlaku, tidak akan diangkat lagi peristiwa itu. Khafidatur rafi'ah. Khafidatun rafi'ah. Waqi'ah, pasal tu orang Arab namakan peperangan itu al-waq'ah ataupun al-waqi'ah. Kan dalam kaedah pembahagian harta rampasan, dia kata al-qismatu liman hadaral waq'ah. Pembahagian harta ni kepada tentera yang hadir. Orang yang tak mari tunggu, tak ada. Itu dia panggil al-waq'ah. Hafidatun rafi'ah, kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Khafidah, menjatuhkan. Rafi'ah, mengangkat darjat. Itu beza dia. Maka di antara makna dianya, ada juga ulama mengatakan khafidatun rafi'atun,
Ada suara perlahan, ada suara yang kuat, mana bertempik. Allahu Akbar. Ada makna dia merendahkan, menjatuhkan satu kumpulan yang sesat, yang derhaka, dan Allah Ta'ala mengangkat kumpulan yang beriman, yang taat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebagaimana hadis yang telah kita baca dulu, hadis Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, setelah Allah Ta'ala letak neraca timbangan, tengok dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Al-Mizan. Bila Allah Ta'ala letak timbangan pada hari kiamat, yu'ta birrajulis saminil azim, dibawa laki-laki yang gemuk, sehat, tapi letak atas timbangan, la yazinu indallahi janaha ba'udatin, tidak ada nilai, value, berat timbangan tak naik, berat dia tak jadi. Wa yu'ta bil faqir ad-dha'ifil maghmur, dibawa orang fakir yang tidak dikenali, yang mempunyai pakaian yang lusuh, tak ada siapa peduli dengan dia, fayakunu saqilul mizan indallah, tapi dia letak dia, dia punya timbangan kebajikan tu naik tinggi. Itu dia panggil khafidatun rafi'ah. Allah Ta'ala angkat orang ni dan dijatuhkan orang ni, wal'iyazbillah. Kita minta doa sentiasa semoga Allah Ta'ala angkatkan kita dengan darjat yang tinggi, insya-Allah. Bila peristiwa itu berlaku, khafidatur rafi'ah itu bila? Ayat yang keempat. Idza rujjatil ardu rajja. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sungguh-sungguh goncangan. Dia berlaku dengan bumi bergoncang dengan sungguh-sungguh goncangan. Zilzal, kan dalam surah Zalzalah tu, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila digoncang dengan segoncang-goncangnya, kata apa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Goncangan hari kiamat itu besar. Setara mana besar? Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Basa, al-basu ada dua makna. Dia kata at-taftit, hancur, macam kita hancur batu tu, itu dia panggil taftit. Allahu Akbar. Ada kata busat ay suyirat, terbang bukit, bukit terbang esok di akhirat. Kita lah ni jangan main kan, sikit-sikit boleh. Masya-Allah. Baik. Fakanat haba'an bumbassa, dan lalu menjadilah ia debu yang berterbangan. Bukit hancur, diterbangkan macam debu. Hara gitu. Itu dia tulis suasana hari kiamat. Sekarang ni kita balik tadabbur kepada kita. Kita manusia, termasuk jin, yang diberi taklif, tanggungjawab oleh Allah Azza wa Jalla, akan terbahagi kepada 3 kumpulan. Tengok ayat 7. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlain-lainan keadaannya. Allahu Akbar. 3 kumpulan yang berlainan. Biasanya Allah Ta'ala sebut 2 zaujaini, 2, baik buruk, petang, malam, siang, langit bumi, kan? Ataupun dalam bab pembahagian manusia di akhirat, ada 2 dipanggil ashabul yamin, pemegang surat tangan kanan, ashabus shimal, na'udzubillah, pemegang surat tangan kiri. Tapi di sini Allah bagi 3. Dalam surah Al-Waqi'ah ini terdapat 3 pembahagian. Qassaman nas ila thalathati azwaj au majmu'an au tabaqat. Maka orang mukmin akan bagi 2. Akan terbagi 2. Kita tengok siapa dia, mereka, dan kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita menjadi yang terbaik, insya-Allah. Yaitu ashabul yamin, pemegang surat tangan kanan. Ada satu lagi, dia tarah orang panggil VIP dia, as-sabiqun, orang yang mendahului dalam ibadatnya, mereka juga mendahului
ke syurga dan di akhirat nanti, insya-Allah. Dalam surah Al-Mutaffifin disebut Al-Abrar. Dalam surah lain Al-Muqarrabun, dalam suratul Insan. Semua ni menunjukkan kepada orang yang baik-baik. Tapi dalam surah Al-Waqi'ah 3 kumpulan. Mari kita tengok. Maknanya kalau kita ambil surah Al-Waqi'ah ni untuk dibaca setiap malam, jangan duk mikir iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Duk nampak dalam kepala projek bangunan besar, duk nampak boleh balok, duk nampak boleh tu, boleh jangan boleh saham tinggi naik. Dah, kita hari ni sehari dua ni ramai duk cakap tentang saham, tentang duk jual produk-produk ni. Ustaz tak payah sibuk-sibuk, masuk kita punya kumpulan ni, kita dapat 20,000 sebulan, macam-macam dia punya. Sibuk. Maka baca surah Al-Waqi'ah, walaupun kita kata hadis dia tadi tidak sabit, tapi ada disebut dan masyhur di kalangan masyarakat, kita kena nampak hak ni. Ni nampak ni. Bila kiamat ni, jangan nampak projek, nampak ashabul yamin was-sabiqun. Baru betul. Mari kita pergi, kita bahas 3 kumpulan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk menjadi as-sabiqun dan masuk dalam kumpulan ashabul yamin, insya-Allah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Apa dia kumpulan yang pertama? Iaitu puak pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. Kebanyakan Al-Quran dia sebut ashabul yamin. Dalam Al-Quran ni ashabul maimanah. Al-yamin ni orang pegang tangan kanan. Maimanah kumpulan sebelah kanan. Ini lain. Maimanah dengan al-yamin. Yamin tu kanan. Maimanah, kalau kita baca dalam kitab sirah, pembahagian tentera maimanah, maisarah, muqaddim, muakhir, ada belakang. Ada kumpulan duk alik kanan, alik kiri, alik depan. Kumpulan hak ekor. Ekor ni hak je tunggu bagi-bagi orang jatuh. Dia duduk belakang sekali. Abara-abara tercicir. Mana al-maimanah, mana kumpulan sebelah kanan. Kita pun penggunaan atas dunia ni pun ada, kan? Orang kata, ni pun kanan ni. Ni orang kanan saya ni. Kenapa tak kata orang kiri? Ada orang kanan, dia kata. Orang kanan. Cuma satu lagi hak kita kena ingat, setengah orang ni dia suka nisbah bini dia kepada orang rumah. Bila jumpa, ni orang rumah saya. Betul ke istilah sekarang ni penggunaan kalimah orang rumah? Sebab ada setengah isteri ni laju dia pada suami. Suami kerja biasa-biasa ya. Bini pula kerja besar. Anak belum bangun subuh dia girah tak. Suami pula kena mengasuh anak. Hantar anak sekolah dulu. Bini pula mesyuarat sana sini. Parti sana sini. Apa dia panggil ni? Meeting macam-macam. Boleh guna lagi kat zaman kita ni istilah perempuan ni orang rumah. Tak usah guna orang rumah, guna zaujah. Ini zaujah. Ini isteri saya. Sendik lebih baik daripada duduk main orang rumah. Orang rumah zaman dulu. Zaman dulu orang perempuan tak pergi mana dia. Nikah kat perkara duduk rumah tu ya dia. Tunggu cik abang dia balik. Ni dia, cik abang tunggu dia pula. Baik. Balik pada ayat kita. Kalau tidak, dia panggil keluar landasan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kumpulan belah kanan. Mana biasanya penggunaan kanan ni orang rapat, orang kuat, hebat, benda baik. Sebab itulah dalam hadis kata Nabi kita yuhibbut tayamun. Nabi kita ni suka menggunakan tangan kanan. Fi kulli syai. Waktu nak sikat rambut, waktu nak pakai semua. Kecuali penggunaan tandas. Maka Nabi kita guna kiri. Masuk tandas kaki kiri. Nak bersih istinja tangan kiri, kan? Itu kiri. Orang lain pun itu ni kumpulan kiri ni. Biasanya orang komunis kumpulan kiri. Nauzubillah. Mana kumpulan kanan ni dipanggil at-tafkhim wa ta'zim. Ashabul maimanah. Ma ashabu al-maimanah. Allah kata, alangkah bahagia keadaan puak kanan itu. Bahagia. Kumpulan yang kedua, na'udzubillah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan puak pihak kiri.
alangkah seksanya keadaan puak kiri itu, na'udzubillah lah. Puak kiri ni lambang kepada tak baik. Tak. Oh, dia kata puak kiri. Puak kiri ni kalau zaman dulu apa yang komunis. Perjuangan-perjuangan menentang kerajaan itu panggil gompolan kiri. Maka mereka duduk dalam azab yang sangat menakutkan. Dalam Quran kata ashabus shimal, puak kanan. Sebab apa puak kiri? Ashabus shimal, puak kiri, lawan dengan puak kanan. Baik. Di mana keambil satu lagi pembahagian ini? Tengok dalam peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi Adam waktu dia Mi'raj. Dia tengok di sebelah kanan dia tu aswidatun, hitam, mana ramai orang. Wa an yasarihi aswidah. Sebelah kiri dia ada kumpulan manusia, ramai juga. Fa iza nazara, bila Adam tengok belah kanan, dhahik, dia suka. Adam senyum tengok, happy. Bila dia tengok belah kiri, Adam menangis, baka. Hadis ni dalam Bukhari Muslim. Maka orang tanya, kenapa Adam tengok suka tengok ni? Maka malaikat bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelah kanan itu anak-anak cucu dia yang beriman. Patut dia suka. Yang belah kiri ni anak cucu dia yang derhaka, ahli neraka. Maka Adam sedih, menangis dia. Kesian, mereka ni kenapalah tak ikut, kenapalah tak taat, neraka lah kamu. Na'udzubillah kan. Itu di antara sebab nama kumpulan kanan, kumpulan kiri. Wallahu alam. Kemudian Allah Ta'ala sebut kumpulan yang ketiga, pecahan daripada yang pertama. Apa dia? Was-sabiquna as-sabiqun. Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia. Laju dia di dunia dulu, laju juga dia di akhirat sampai ke syurga, insya-Allah. Siapa nak pergi syurga cepat, mari kita lajukan, tukar gia 5 kita kepada ibadat dan ketaatan. Yang akan mendahului orang lain mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang sabiqun boleh duduk dekat dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla sebab darjat dia tinggi, amalan dia banyak. Mereka laju dalam kerja-kerja ibadat, kerja ketaatan, maka Allah Ta'ala perlajukan mereka di akhirat. Laju. Setara mana laju? Kita akan tengok nanti. Nabi SAW telah bersabda, 70,000 daripada umat dia ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini puak-puak sabiqun nama dia. Di mana puak-puak sabiqun ni? Fi jannatin na'im. Tinggal menetap dalam syurga yang penuh nikmat. Allah doa belaka, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Cuma kita bimbang di sini, sullatum minal awwalin. Di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu. Maka di sini para ulama tafsir ada sedikit perbincangan. Siapa dia? Al-awwalin itu siapa? Ada yang mengatakan yakni yang terdahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi, para sahabat, orang-orang qurun mufaddalah, mereka ini yang ramai. Wa qalilum minal akhirin. Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian, yakni ada yang mengatakan yang kemudian itu orang-orang mutaakhir. Itu satu tafsir. Tengok dalam pimpinan, dia bagi 2 kategori. Al-awwalin, yakni yang terdahulu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu. Dah macam mana orang dulu ramai? Kita kata mereka ramai. Bilangan Rasul 313.
315 maknanya 312 ataupun 314 awalin, orang dulu. Akhirin, Nabi sallallahu dengan umat dia sampai kiamat. Sikit je. Kita sekarang ni pada zaman Nabi sampai hari ni, kalau ambil tarikh hijrah sudah 1442. Sebelum Nabi hijrah sudah 13 tahun. Berapa? 1442 campur 13. 42, 13 jadi 55. Itu baru. Pendek je kan. Pasal terlana orang duduk sibuk sehari dua ni, orang jumpa tapak dinasur di sini. Di Kelantan ni. Dia kata umur dia 1000 berapa 500 juta berapa dinasur baru jumpa. Kata dia kira kan kat juta-juta ni kuat. Masa tu tak ada pun tarikh-tarikh. Macam-macam lah. Tak usah duduk cari benda-benda pelik-pelik lah. Kita cari di tapak-tapak masjid, tapak surau cukup lah pergi duduk situ. Ini dia sibuk cari dinasur nak pula dah. Baik, kita bahas tentang awalin akhirin. Mana ada kata awalin, pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Daripada Nabi Nuh, lepas pada Nabi Adam tu Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa. Kan? Akhirin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan awalin nabi, para sahabat-sahabat yang awal, akhirin yang kemudian. Tapi kita ambil yang awal tu lebih apa panggil, lebih apa ni? Nampak lebih ke depan. Sebab apa? Kalau tidak, umat mana yang sikit? Jadi nyanyi kita orang kemudian ni. Allahu Akbar. Wa qalilun minal akhirin. Wa alaihi. Allah SWT sebut umat-umat yang terdahulu. Dan Nabi kita sebut dalam hadis yang mengatakan pembahagian tadi. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, kurun aku. Summal ladzina yalunahum. Summal ladzina yalunahum. Lepas tu kurun yang kedua, yang ketiga. Ada kata ini awalin. Dan Nabi kita salah sebut dengan hadis ini sangat penting. Terutama sekali kalau orang celupar mulut ni. Dia kata apa? La tasubbu ashabi. Mu jangan maki sahabat-sahabat aku. Jangan maki sahabat aku. Fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Kalau salah seorang daripada kamu nafkah sebesar bukit Uhud itu emas, tak sama dengan sahabat aku sedekah setengah cupok ataupun satu cupok gandum. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim. Tiba-tiba mari orang relax ya, maki para sahabat radhiyallahu anhum. Kita pula sibuk-sibuk duk ucap takziah ke dia. Kita kata jangan ajar masyarakat kita ni memberi pujian, kredit kepada golongan-golongan yang mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Walaupun kita orang Islam ni toleransi, tapi memberi ruang kepada masyarakat awam yang tak faham ni, akhir kali dia jadi lunak, jinak dengan puak-puak Rafidah, puak-puak Syiah yang duduk bagi apa? Yang duduk mengutuk para sahabat ni. Maka ini maknanya kalau kita kata pembahagian sahabat sullatun min qalilun min akhiri, sullatun awali itu sahabat-sahabat tabi'in ramai. Kemudian mari kemudian, ataupun bagi umat lah senang. Umat dulu pada Nabi dan umat yang kemudian. Cuma timbul lagi soalan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wallazi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah. Inni arju an takunu rubu'a ahli jannah. Aku mengharap kamu ni 1/4 penduduk syurga. Sahabat dengar, kabarna, kami kita bertakbir, Allahu Akbar. Nabi duduk diam lagi, Nabi kita tukar. Arju an takunu sulusa ahli jannah. Aku mengharap kamu 1/3 penduduk syurga. Fakabarna. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa tak suka? Kan? Suka sangat kita. Kali yang ketiga Nabi ubah. Arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku mengharap kamu ni mendapat 1/2 ahli syurga. Fakabarna. Maka kami bertakbir gembira. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Maka ada yang mengatakan umat dulu lebih ramai. Lebih ramai sejak bermula daripada zaman Adam ataupun zaman Nabi Nuh sampai ke Isa.
Kitanya ambil daripada Nabi sallallahu sampai kepada kiamat. Seperti hadis cerita Nabi Adam tadi kan. Maka wallahu alam, kita kata sullatu minal awwalin wa minal akhirin. Kumpulan dulu ke kumpulan para sahabat, yang penting bagi kita nak masuk dalam kumpulan ashabul al-maimanah, ashabul yamin, dan kita berusaha untuk menjadi as-sabiqun insya-Allah. Maka Nabi kita kata apa? Iz rufi'a li sawadun azim. Satu waktu aku tengok satu kumpulan ramai. Aku ingat umat aku, tengok rupanya umat Nabi Musa. Mereka katamu tengok belah atas. Bila tengok aku atas, tengok lebih ramai daripada Musa lagi. Dia kata tengok sebelah ni pula. Tengok lebih ramai lagi. Faqila li hadhihi ummatuka. Itulah umatmu tu, hak ramai tu. Lebih pada ramai daripada Nabi Musa lagi. Wa ma'ahum sab'una alfan. Di kalangan mereka tu ada 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka orang tanya Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka tu? Nabi kata, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tak berjampi. Ni hak geng-geng jampi ni tak boleh masuk surga tanpa hisab dari kita. Tak salah, tapi darjat tak naik. Wa la yatatayyarun, dan mereka tidak menganggap sial majak pada benda-benda ni. Wa la yaktawun, tak berubah dengan besi panas, cocok api besi. Dan mereka hanya bertawakal. Dalam riwayat Muslim, ma'a kulli alfin sab'una alfan. Tanda, setiap 1,000 ada 70,000 lagi. Mana 70,000 kali 70,000, ramailah insya-Allah kumpulan yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Alhamdulillah. Maka itulah di antara muhtamal. Maknanya muhtamal ni ada kemungkinan. Maka di sini kata di para ulama, maksud awwalina wal akhirin hum min hadhil ummah, dari kalangan umat ini. Wallahu alam. Sebab kalau nak banding umat dulu, Nabi kata kita ni setengah ahli syurga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umat lain ambil setengah. Jadi maka al-awwalina wal akhirin ini duduk di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya kita cobalah untuk menjadi mana? Jadi kumpulan yang baik insya-Allah. Maka Allah Taala sebut duduk mana puak ni? Ala sururim mawdu'ah, ala sururim mawdunah. Mereka duduk dalam surga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil berteku di atasnya dengan berhadap-hadapan. Jadi sifat ahli surga, apa nikmat yang mereka dapat, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang, sebab dia bersambung dah. Yang penting kesimpulan kitanya, manusia ini terbagi 3. Manusia bagi apa? Terbahagi 3. Yang pertama ashabul yamin, yang kedua ashabul shimal, na'udzubillah, yang ketiga as-sabiqun. As-sabiqun ni mari mana? Mari daripada ashabul yamin. As-sabiqun mari daripada ashabul yamin. Mana orang tanya kanan ni darjat, ada yang laju ke syurga, paling laju berapa? 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ada riwayat lain kata 70,000 kali 70,000. Alhamdulillah. Berapa dapat? 70 kali 70 berapa? Berapa kali kira dah kita ni? Maka kemudian puak ashabus shimal pun banyak geng juga. Ada hak neraka, dalam sakar, ada yang macam-macam. Kita kata biarlah hak tu. Kita nak ambil hak ni. Nak ambil ashabul yamin dengan as-sabiqun, dan apakah nikmat yang mereka perolehi, insya-Allah kita tengok dalam siri yang akan datang. Tanda para jemaah sekalian, bermula daripada ayat ala sururim mawdunatin muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Tanda situ kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.